Inforia Islam, semuanya linki. Maksudnya, berhati-hatilah kamu daripada berprasangka, kerana prasangka adalah sebohong-bohong ucapan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pagatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Astaghfirullah wa kana Allahu ghafurar rahima. Astaghfirullah wa kana Allahu ghafurar rahima. Astaghfirullah wa kana Allahu ghafurar rahima. Astaghfirullah wa kana Allahu ghafurar rahima.
أستغفر الله وكان الله غفورا رحيما. Perlis Kedah dan Langkawi 99.0 FM. akan membenarkan operator air di setiap negeri menentukan sendiri mekanisme penetapan tarif air tanpa perlu persetujuan peringkat persekutuan. Pada masa sama, kerajaan juga akan mengkaji untuk melindungi pengguna B40 dan sebahagian M40. Sementara itu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agu Dagang berkata kementerian bersetuju untuk melaksanakan sambutan Minggu Perpaduan pada Tahun Harapan yang akan diadakan di Johor. Pihaknya turut mempertimbangkan untuk memasukkan program Rukun Negara di dalam program itu yang disambut setiap tahun. Malah beberapa program lain antaranya program Eksplorasi Rukun Negara dan program Ini Warisan Kita juga akan diteruskan pada Tahun Hadapan.
Kerana ibunya, iaitu Ummu Nidal Farhat, adalah seorang ibu kepada 3 orang syahid. Dan 3 orang syahid ini yang dihantar oleh ibu mereka sendiri untuk mati di dalam perjuangan. Diikatkan tali ribat di kepalanya, dipakaikan kasut, dipasangkan butang pada bajunya, dan disebutkan pada 3 anaknya yang dilepaskan untuk buat operasi berani mati. Disebutkan kepadanya, dia kata, "Wahai anakku, jangan berani engkau balik ke rumah, melainkan engkau berada di atas bahu-bahu para pemuda yang lain sebagai seorang asyahid." 3 orang mati syahid. Dan yang keempat inilah, namanya Abu Husin Farhat, cuba dibunuh pada tahun 2021. Anak-anaknya, isterinya, Alhamdulillah dihantar ke rumah mertua. Mereka minta izin untuk berbuka puasa di sana kerana ketika itu bulan Ramadan. Jadi Abu Husin ni dia buat apa? Dia pergi ke masjid, dia solat subuh, dia balik ke rumah, baru dia nak mula tidur, berehat sekejap. Dia baring di atas katilnya, tiba-tiba rumahnya diledakkan oleh F-16, oleh roket daripada pesawat perang F-16. Dan ketika itu sebahagian besar bangunan yang dia duduk tingkat 5 hancur. Tetapi Allah takdirkan ramai yang syahid ketika itu. Dia terpelanting, tangannya berpaut pada lantai bangunan tempat dia tinggal itu. Dinding semua dah tak ada, dan dia bergayut nak jatuh daripada tingkat 5 tu, tapi Allah takdirkan tangan dia berpaut pada lantai. Dan ketika itu katil tempat beliau duduk terpelanting juga menjadi seorang orang perisai di hadapannya. Serpihan roket itu, serpihan batu-bata, serpihan besi tak terkena pada batang tubuhnya. Maka ketika itu para pemuda pun naik untuk pergi menyelamatkan Abu Husin Farhat. Dibawa ke hospital, dicek keadaan kesihatannya, dimaklumkan kepada Abu Husin. Dia kata, "Abu Husin, Alhamdulillah engkau tidak ada kecederaan apa-apa pun." Lalu apa yang dibuat oleh Abu Husin? Abu Husin menangis teresa-esa. Orang tanya kepada dia, "Kenapa engkau menangis sedangkan Allah takdirkan engkau selamat? Tidak ada satu kecederaan pun pada batang tubuh engkau. Anak-anak dan isteri kau juga selamat. Kenapa kau menangis, Abu Husin?" Maka Abu Husin dia kata apa? Dia kata, "Aku ini telah kehilangan 3 orang adik-beradik sebagai syuhada. Aku ini telah melatih ribuan para pemuda. Ratusan daripada mereka telah pun bergelar syuhada, telah mati syahid. Aku ni apa dosa aku sampaikan Allah tak nak bagi aku mati syahid, sampai tak nak Allah bagi aku dapat duduk di sisi dia sebagai seorang syuhada." Maka kita ni yang tak buat sampai ke tahap Abu Husin, yang tak habiskan usia remaja kita di dalam perjuangan pembebasan, yang tak ada orang yang sampai ribu-ribu pun yang kita latih dengan tarbiyah kita. Di manakah tahap kita? Kita nak cakap senang nak mati syahid, tetapi kita sebenarnya kena mulakan dengan langkah-langkah yang kecil. Itulah yang sebenarnya akan memberikan kita hadiah yang paling besar, iaitu untuk terkorban di dalam perjuangan pembebasan bumi Palestin dan dalam untuk menegakkan agama Islam itu sendiri. Allah. Sekarang juga, ruang iklan adalah terhad, tertaluk kepada permalan syarat. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Saya nak berubah tapi tidak ada kekuatan. Sebenarnya itu dah ada kekuatan dah untuk teruskan melaksanakan apa yang diniatkan dalam hati. Cuma perlukan kekuatan, perlukan kepada sahabat yang baik, perlu keluar daripada kepompong yang kita ada sekarang ni yang menghalang untuk kita berubah tersebut. Sebab tu para ulama sebut, kalaulah kita ada kawan yang tidak baik sebelum ni yang menyebabkan kita ni tidak berubah, maka kita kena pindah, kena duduk dengan orang yang baik. Maksudnya kena bersahabat dengan orang yang baik yang boleh untuk bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bawa kita kepada perubahan tersebut.
setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi sekali lagi bersama dengan sahabat pendengar nak berkongsi tentang ibrah kisah dalam Al-Quran. Kita ambil pengajarannya, bersama-sama menjadikan panduan dalam kehidupan kita. Baru betul kita jadikan Al-Quran itu sebagai manual kehidupan kita, insyaAllah. Dan kita beberapa minggu ni cerita tentang Fir'aun Ustaz kan. Fir'aun, banyak rupanya Fir'aun ni kan. Dia punya kisah sisi-sisinya untuk kita belajar. Dan bersama tentang Fir'aun ni, nak tahu juga Ustaz, macam mana pembahagian jenis-jenis manusia lah pada ketika zaman Fir'aun tu wujud Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jadi pada siri yang lepas kita telah bersama-sama mendengar bagaimana Fir'aun ini adalah orang yang melampaui batas. Dan bila dia melampaui batas, apakah tindakan-tindakan melampaui batas tersebut dan apakah kesannya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, satu sunnah yang telah disusun oleh Allah kepada kita semua di atas dunia ini dan tak mungkin akan berubah sampailah ke hari kiamat, iaitu sunnah at-tadafu'. Apa makna at-tadafu'? Iaitu pertembungan antara kebatilan dan kebenaran. Sampai akhir zaman, sampai ke kiamat nanti dia akan berlaku. Memang akan ada. Ada saja. Kan? Sebab itu adanya Nabi Muhammad, ada je Abu Jahal. Adanya Nabi Ibrahim, ada je Namrud. Kan? Sebaik-baik manusia ada juga sejahat-jahat manusia tempat yang sama. Memang Allah Ta'ala telah sebutkan begitu. Ya. Maknanya adanya mereka itu sebagai ujian kepada kita lah. Apakah yang perlu kita lakukan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengamanahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjalankan dakwah di Mesir ketika itu. Dan dakwah itu sebagaimana kita tahu ialah untuk menyelamatkan manusia daripada terus disesatkan oleh Fir'aun ini. Ya, karena kesesatan Fir'aun ini kesesatan yang sudah melampaui batas. Tak calang-calang sesat dia. Itu teruk sangat kesesatan itu, ya. Dan dia bukan saja menyesatkan diri dia, bukan saja menyesatkan orang-orang kiri kanan dia yang besar-besar tu, Haman dan Qarun, tetapi dia menyesatkan rakyat jelata. Semua masyarakat itu. Sebab tu Allah panggil mereka kanu qauman fasikin. Mereka semua, Fir'aun, Haman, Qarun dan semua rakyat marahin ketika itu, semuanya Allah kata fasikin, orang yang fasik semuanya. Jadi itulah berjayanya Fir'aun dalam menyesatkan manusia. Namun begitu Allah Ta'ala takkan benarkan kesesatan merajai alam ini. Karena alam ini Allah Ta'ala sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman. Wal aqibatu lil muttaqin. Pengakhir yang akan menang di atas alam ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu Allah mengutuskan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi kalau kita lihat di zaman Nabi Musa datang tu, memanglah pada peringkat permulaannya ketika itu masyarakat ketika itu sedang sesat, ya. Dan kalau kita tengok rakyat jelata, rakyat marahin, memang mereka itu orang-orang yang fasik, ya. Jadi saya nak gambarkan sedikit bagaimana fasiknya mereka itu. Okey. Dalam Al-Quran menceritakan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kepada Nabi Musa alaihissalam 9 tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat yang jelas bagi membuktikan kebenarannya. Ya. Dua daripada 9 itu, tongkat dia yang telah kita bincangkan lagi itu, dan juga tangan dia yang mengeluarkan cahaya putih yang tidak ada sedikit pun kecacatan. Itu dua tu. Yang kedua-dua itu ialah merupakan mukjizat yang ada pada diri dia. 7 lagi ialah Allah turunkan mukjizat dalam bentuk bala bencana yang diturunkan kepada Fir'aun.
bahawa Firaun itu bukan Tuhan. Kan kita dah bincangkan Firaun kata dia Tuhan. Sungai Nil tu mengalir pun atas arahan dia. Masya Allah. Jadi oleh kerana sombongnya dia, Allah Ta'ala hantar bala bencana. Kalau betul awak Tuhan, tolak lah. Baik, apa bala bencana itu kita boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 33. Ya, Allah kata apa? Fa'arsalna alaihimut tufan. Kami pun menghantar kepada mereka taufan. Taufan ini kalau dalam istilah Al-Quran bukanlah taufan angin ribut tu, banjir. Macam sekarang ni Tufanul Aqsa, banjir Aqsa, ya. Bukan taufan dalam bahasa Melayu tu. Maknanya bah yang besar. Jadi Allah Ta'ala hantar bah yang besar. Kalau betul kamu Tuhan, kamu tahanlah air ni. Tak mampu dia nak tahan. Jadi bila dia tak mampu nak tahan tu, bah tersebut memusnahkan negeri Mesir tu, Nabi Musa sedaplah berhujah. Macam mana tuan-tuan? Kamu nak akui Firaun ni Tuhan lagi? Tengok, air pun dia tak boleh nak lawan. Tuhan apa? Jadi ini keuntungan kepada Nabi Musa dalam berhujah. Kan? Firaun tak mampu nak menjawab hujah tersebut. Bukan saja Firaun, rakyat jelata pun tak boleh nak jawab. Tak terkata. Memang Firaun pun lari duduk dalam istana, habis tanam-tanaman mereka musnah. Tapi mereka tetap tak sedar juga. Baik, tak sedar dengan tu Allah Ta'ala hantar apa lagi? Wal jarad fa arsalna alaihimut tufan wal jarad wal kummal wad dafadi wad dam. Kami hantarkan kepada mereka tufan dan belalang. Kalau betul kamu Tuhan, apa Allah hantar belalang. Belalang ni kalau dia turun, sekali dia turun tu dalam masa 15 minit, gandum tu habis dia makan semua. Firaun, kalau kamu Tuhan, sekatlah belalang tu. Tuhan kan maha berkuasa, sekatlah. Firaun tak dapat sekat. Ya, jadi ketika itu sepatutnya orang ramai berfikir, kata dia Tuhan, sepatutnya mereka berfikir. Tetapi itulah, bila mereka sudah jadi fasik, fikiran mereka itu sudah dipajak oleh Firaun. Fikirannya masiklah juga. Masiklah. Mana macam saya pajak kereta kan, saya boleh gunalah kereta itu ikut suka saya lah. Jadi fikiran orang ramai ini sudah dipajak oleh Firaun. Dah turunkan tu pun Firaun tak boleh lawan belalang tu. Mereka nampak hasil gandum mereka musnah dimakan belalang. Mana Firaun tak tolong pun. Kata Tuhan. Tapi mereka masih lagi tak nak berubah. Tak cukup dengan tu, Allah Ta'ala hantar kumal. Kumal ni apa dia? Kutu-kutu. Kutu ni, mereka simpan gandum mereka kat dalam gudang ya. Kutu tu datang makan habis gandum-gandum dia. Kalau betul lah Firaun tu Tuhan, lawanlah. Tak dapat lawan juga. Apa tu? Kutu-kutu je pun. Kutu je. Sebab itulah kita kata Allah Ta'ala ni kalau nak turunkan pertolongan, tentera-tentera dia macam-macam. Tak perlu dia nak hantar supersonik, kapal terbang besar-besar tu. Dia hantar kutu je. Ya? Dan tak cukup dengan tu, Allah Ta'ala hantar waddafadik, kata. Kata, Allah Ta'ala hantar kata. Kalau dulu mungkin pengikut Firaun kata apa? Tak apalah, gandum belalang dah makan, kami punya gandum dalam kilang pun kutu dah makan, kami nak cari pendapatan lain. Allah Ta'ala hantar kata-kata. Mereka keluar daripada rumah je, kata tu gigit dia, mati. Menyebabkan mereka terpaksa duduk dalam rumah, tak boleh bergerak. Kena kepung. Jadi kalau Firaun tu Tuhan, suruh dia lawan kata tu. Tak mampu Firaun nak lawan. Sepatutnya mereka semua mula berfikir, dia ni bukan Tuhan lah. Tapi tak berubah juga. Maknanya punya tebalnya permainan Firaun tu. Dan tak cukup dengan tu, Allah Ta'ala hantar dam. Dam ni darah. Maknanya, kalau dulu mereka kata tak apalah, kami tak boleh makan gandum, tak apalah, kami boleh minum air. Sekarang ni mereka buka saja apa punca air, semua darah. Mereka pergi kat perigi, ambil air kat timba, darah. Mereka buka pilih paip, darah. Menyebabkan makan pun tak boleh, minum pun tak boleh. Sekarang ni, kalau betul Firaun itu Tuhan, suruhlah dia pulihkan benda ni. Sepatutnya mereka itu telah berfikir, iyalah, apa yang Nabi Musa cakap itu betul lah. Tetapi mari kita lihat, apakah jawapan orang ramai setelah mereka melihat Firaun gagal untuk berdepan dengan tentera-tentera Allah itu. Baik, cuba rujuk dalam surah Al-Isra ayat 101. Ya, apa kata mereka? Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Fas'al bani Israel idh ja'ahum faqala lahu Fir'aun, inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Sesungguhnya aku fikir engkau ni wahai Musa seorang yang terkena sihir.
Nampak tak? Itu kata Firaun. Firaun kata, kamu ni teruk ni, main sihir ni. Baik, apa kata rakyat jelata? Rakyat jelata kata apa? Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Al-A'raf ayat 133. Setelah Allah Ta'ala kata apa? Kami hantarkan tufan, kami hantarkan belalang, kami hantarkan kutu, kami hantarkan katak dan darah. Tetapi mereka kata apa? Fastakbaru. Maka mereka tetap juga berlaku sombong dan takabur. Wa kanu qauman mujrimin. Mereka menjadi kaum yang mendurhaka kepada Allah. Inilah yang dikatakan kefasikan. Sudah datang peringatan daripada Allah berulang-ulang kali, tetapi sedikit pun tidak dapat mengetuk pintu hati mereka untuk kembali kepada jalan kebenaran. Jadi Allah Ta'ala nak didik macam mana lagi? Sebab itu layaklah mereka ini dibenamkan dalam Laut Merah bersama dengan Fir'aun mereka itu. Kubur di situ. Dikuburkan di situ. Sebab orang-orang begini, kalau dibiarkan hidup di atas muka bumi inilah, dia akan menjadi perosak-perosak kepada manusia lain. Sebab itu Fir'aun hancur bersama dengan kaumnya. Bukan dia sana saja, bersama dengan kaumnya yang telah menjadi fasik bersama dengan mereka itu. Jadi, saya nak sambung sedikit lagi. Allah Ta'ala murka kepada kaum Fir'aun. Bukan saja dia murka kepada Fir'aun, dalam ayat-ayat yang lain Allah menggambarkan bahawa dia murka kepada kaum Fir'aun ni. Kita boleh rujuk dalam Al-Quranul Karim bagaimana murkanya Allah kepada mereka. Ya, tengok ni. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ghafir ayat 46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Mereka didedahkan kepada bahan api neraka pada waktu pagi dan petang semasa mereka berada di alam barzah. Dan pada hari berlakunya kiamat, diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api neraka yang seberat-beratnya. Maknanya apa dia? Pengikut-pengikut Fir'aun ni, yang dah berkarat kekufuran mereka ni, yang Allah Ta'ala hantar 9 tanda-tanda kebesaran pun tak boleh mengetuk pintu hati mereka. Murkanya Allah kepada mereka ni, sehingga bila mereka mati, belum sampai di alam akhirat, di alam barzakh itu Allah Ta'ala sudah azab mereka. Pagi dan petang mereka akan dibakar dengan api neraka. Gitu. Memang tak ada rehat lah maksudnya. Tak ada rehat. Separuh orang dalam alam barzakh itu ada rehatnya. Ini di alam barzakh lagi Allah Ta'ala sudah azab mereka ini. Sebab apa tu? Sebab mereka ini orang kata ada fikiran tak nak guna. Ikut saja apa kata Fir'aun tu. Tetapi sebab apa jadi melulu tu? Kita kembali pada perbincangan asas. Fir'aun sudah didik mereka bahawa apa yang saya cakap adalah benar, tidak ada salah melainkan benar. Benar belaka. Dan kejayaan kita adalah sejauh mana kita dapat kumpulkan emas dan perak. Itu dia. Ini menyebabkan umpan dia tu. Ya. Jadi murkanya Allah kepada mereka. Jadi itu kumpulan pertama. Kumpulan yang fasikun. InsyaAllah nanti ada kumpulan solihun pula. Oh ada. Alhamdulillah. Dikala Fir'aun menjalankan kejahatan dia tu, dakwah Nabi Musa terus berjalan. Walaupun berjalan dan dakwah Nabi Musa memberikan buah dan hasil. Macam mana buahnya, macam mana hasilnya, macam mana tenaga yang digunakan usaha tu, kita akan kongsikan lepas kita bagi ciri khas kita. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
bersama kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayuh berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah, kebajikan dan pendidikan anjuran Yadim. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank Yadim 566010625428 atau layari laman sesawang Yadim www.yadim.com.my untuk sumbangan anda. According to positive psychologists, saying thank you is no longer just good manners. It is also beneficial to the self. To take the best known examples, studies have suggested that being grateful can improve well-being, physical health, can strengthen social relationships, reduce positive emotional states, and help us cope with stressful times in our lives. But we also say thank you because we want the other person to know we value what they have done for us and maybe encourage them to help us again in the future. The idea that saying thank you makes people more likely to help in the future. Teach your child learns to say thank you early in life. From morning till night, thank you should be part of our everyday language. Saying thank you sets a tone and an acknowledgement that all things are in reality gifts and nothing is due or guaranteed. Saying thank you helps build an inner structure of gratefulness. Nothing should be taken for granted. Practice your thank you today. Kucing 93.7 FM. Ekspresi Dikim Inspirasi Inforia Islami kembali bersiaran ibrah kisah dalam Al-Quran bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Uda Kasim. Perkongsian kita pada malam ini cerita tentang pembahagian manusia lah, jenis-jenis manusia ketika zaman Fir'aun. Tadi ada manusia yang fasik kan, mana ada bila kata Nabi Musa tu ada 9 tanda kebesaran dan 9 tunjukkan pun tak mengikut. Tak lut tak tembus Ustaz, hidayah tu kata tak sampai itulah, ya Allah. Dan cuba jadi Ustaz kata dalam masa yang sama juga ada yang hebat juga dari sudut keimanannya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Selalu saya sentuh orang-orang hebat di zaman Fir'aun itu. Saya nak sentuh ada satu lagi kumpulan yang mereka ini juga termasuk dalam fasikin. Siapa dia? Mereka ini adalah daripada kalangan Bani Israel sendiri, daripada kalangan orang-orang Nabi Musa sendiri. Itu siapa dia? Orang-orang tua-tua. Orang tua-tua daripada kalangan mereka. Maknanya kita tengoknya dalam surah Al-A'raf ayat 129, ketika Nabi Musa datang menyampaikan dakwah di kota Mesir itu, orang-orang Bani Israel memanglah rakyat kelas kedua di Mesir. Rakyat kelas pertama Kipti. Mereka ni Bani Israel yang daripada keturunan Nabi Yusuf alaihissalam yang datang berdagang di Mesir. Jadi Fir'aun memandang mereka ni rakyat kelas kedua lah, selalu ditindas dan sebagainya lah. Memang hidup mereka telah ditindas daripada awal lagi. Tiba-tiba datang Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwah, menyerang kesesatan Fir'aun. Agaknya apa akan jadi kepada Bani Israel? Dahlah hidup tertindas, maka lepas ni akan terus tertindas dan tertindas lagi lah. Cuba tengok, oleh kerana mereka ini sudah biasa hidup dengan ditindas, menyebabkan mereka ini diserang satu penyakit, ini penyakit takut untuk menyatakan kebenaran, tidak mahu melakukan apa-apa perubahan. Mana kalau dulu kami dah susah, wahai Musa, sejak engkau datang sini makin susah lah kami. Itu kalau bahasa kita orang Melayu lah. Cuba dia tengok bahasa Quran pula. Quran kata macam mana? Kita boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 129. Ya, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Mereka berkata, kami telah dianiaya dan diperhambakan oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang kepada kami. Maknanya kami ingatkan kamu ni Musa, anak angkat Fir'aun datang balik ke Mesir, akan berubah nasib kami. Rupanya makin teruk. Nampak tak? Ya? Jadi ini kumpulan yang kedua. Ini kumpulan yang dia akan ikut aja dah Fir'aun tu. Dia selesa sangat dah. Dia selesa. Padahal hidup dalam keadaan terhina tu. Tentara tu pun rasa selesa. Sepatutnya adalah jiwa nak melawan macam teman-teman kita di Palestin. Ya, mereka ditekan oleh Zionis. Mereka ada jiwa untuk melawan, untuk merampas balik tanah air mereka tu yang telah dicuri oleh Zionis. Ya. Ini jiwa yang bagus. Ada mujahadah, ada jihad. Tetapi ini yang kita sebut ni, yang disebut oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 129 ni, jiwa untuk melawan itu sudah tidak ada. Yang ada ialah jiwa penakut.
Jiwa tidak mahu berdepan dengan kesusahan, dia nak senang saja. Bergantung saya pada manusia. Ya. Ini dia. Oh, Ya. ada lagi satu. Ada satu Ya lagi. Allah. Dia dalam tiap-tiap masyarakat dia kan ada golongan ni. Golongan ni akan ada. Tak apalah, saya dah nak lah. Saya ni dah ni lah. Saya ikut je apa yang ada Saya ni. ikut je lah apa yang ada lah kan. Padahal dia tertindas tu. Dia tak nak usaha sikit lagi. Ya? Anak dia. Ya. Baik. Mari kita tengok pula golongan-golongan soleh yang wujud di zaman Fir'aun mengganas. Inilah pentingnya dakwah. Ya. Dakwah ini kita jalankan. Hidayah daripada Allah. Kalau ikut akal lah, dakwah Nabi Musa akan tewas, akan kalah. Sebab tekanan yang dibuat oleh Fir'aun itu, bukan saja dia seorang. Rakyat jelata ni semua menekan Nabi Musa. Kan? Macam Nabi Muhammad SAW, dakwah dia ditekan oleh barisan kepimpinan Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Tetapi orang-orang di bawah banyak menyokong dia. Kan? Sebab itu bila Nabi pernah di pulau 3 tahun di pinggiran gunung, orang-orang menyokong dia. Bahkan yang tak Islam pun sokong dia. Tapi Nabi Musa ni daripada seluruh peringkat semua memusuhi dia. Jadi macam mana dakwah dia nak menang tu? Tetapi kuasa Allah mengatasi segala kejahatan manusia. Mari kita tengok siapa orang-orang yang beriman di zaman Fir'aun melakukan kejahatan itu, ya. Jadi antaranya yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim kepada kita ialah seorang keluarga rapat Fir'aun. Tapi tak disebut namanya. Al-Quran merahsiakan namanya. Sebab tak penting pun kita tahu nama dia. Ya? Yang penting kita tahu ada seorang laki-laki, orang rapat Fir'aun. Kalau Fir'aun meeting, dia mesti ada dalam tu. Mana orang kepercayaan Fir'aun, yang mana dia selama ini merahsiakan keimanan dia kepada Nabi Musa AS. Tetapi ketika Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada Nabi Musa, ketika itu dia bangkit dalam mesyuarat tersebut untuk menyatakan penentangan dia terhadap kejahatan Fir'aun. Baik, sila rujuk dalam surah Ghafir ayat 28. Ya. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Pada saat itu, iaitu ketika Fir'aun sudah merancang untuk membunuh Nabi Musa AS, berkatalah pula seorang lelaki yang beriman dari orang-orang Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Apa kata dia? Patutkah kamu membunuh seorang lelaki kerana dia menegaskan Tuhanku ialah Allah? Nampak tak? Ini orang beriman yang pertama. Ya. Fir'aun ingatkan semua orang yang dia bawa bersama dalam mesyuarat dia untuk merosakkan, membunuh Nabi Musa itu semua menyokong dia. Tetapi tidak. Di celah-celah mereka yang menyokong Fir'aun, di sana ada seorang lelaki yang beriman, kata Quran, yang menyembunyikan keimanannya selama ini. Tetapi ketika perlu dia menzahirkan keimanannya, dia menzahirkan lalu membantah tindakan Fir'aun kerana nak membunuh Nabi Musa AS. Ini orang pertama. Jadi maknanya dakwah Nabi Musa AS rupanya menembusi istana Fir'aun. Itu ya. Sebab itu dakwah ni kita jalankan. Macam Radio IKIM ni lah, ya. Teruskan dakwah melalui Inforia. Itu ya, kita tak tahu mungkin dah berapa ramai orang yang mendapat hidayah selepas mendengar Radio IKIM ini, ya. InsyaAllah. Jadi itu yang pertama. Ya. Baik, yang kedua, yang beriman kepada Nabi Musa AS yang tak disangka-sangka ialah ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir? Ahli sihir dia. Padahal ahli sihir ni, kalau kita kata dia bertaraf menteri, ya? Sebab dia orang kepercayaan Fir'aun. Kan telah disebutkan tadi kan, kalau saya menang lawan Musa, apa hadiah dia? Engkau akan jadi orang yang paling dekat dengan aku. Mana orang kepercayaan Fir'aun. Tiba-tiba orang itu beriman kepada Nabi Musa AS. Nampak tak? Walaupun diugut oleh Fir'aun, akan dipotong kaki dan tangan dia, tetapi ahli sihir ini tetap menyatakan keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita boleh lihat dalam Al-Quranul Karim dalam surah Taha ayat 72, Allah berfirman, qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayinat walladhi fatarana faqdi ma anta qadi
innama taqdi hadhil hayatid dunya. Ahli-ahli sihir itu menjawab ketika Fir'aun ugutnya, ya, selepas mereka menyatakan keimanan pada Nabi Musa, kami tidak akan sekali-kali mengutamakanmu daripada apa yang telah datang kepada kami dari mujizat-mujizat yang terang dan nyata, ya, dan tidak akan mengutamakanmu daripada Tuhan yang telah menjadikan kami semua. Oleh itu, hukumlah apa saja yang engkau hendak hukumkan, kerana sesungguhnya engkau hanyalah dapat menghukum dalam kehidupan di dunia ini saja. Kuat tak iman dia tu? Ya? Tak gentar. Tak gentar, padahal nak dipotong kaki tangan tu. Allah. Bukan nak dipotong gaji. Allah, terasa Ustaz. Nak dipotong kaki tangan. Itu pun dia kata, wahai Fir'aun, kamu boleh hukum kami, silakan. Kamu hanya boleh hukum kami di dunia. Hukuman kamu ini tidak menggerunkan kami untuk terus kami menyatakan keimanan kami kepada Allah dan Rasul. Nampak? Orang yang diharapkan akan membenamkan dakwah Nabi Musa, tetapi orang inilah akhirnya mengangkat dakwah Nabi Musa setinggi-tingginya. Hidayah Allah. Ini lagi bahaya ni. Dia punya sebab nanti dia akan memberi pengaruh yang besar juga daripada masyarakat Ya, ya. Sebab itu Fir'aun takut ni. Orang akan kata, orang kanan dia pun sokong Nabi Musa. Dia cukup takut bila orang ramai akan terbuka fikiran. Sebab itu dia akan hukum. Ya, baik. Yang ketiga. Ini lagi orang paling rapat dengan Fir'aun. Siapa dia agaknya? Asia, isteri dia. Ya, kena sebantal. Masya Allah. Ya, orang yang selama ini ialah biasanya isteri ni akan ikut suami. Betul. Yang maklumlah suami belikan macam-macam untuk dia, takkan tak ikut, betul tak? Dia berikan kehidupan yang mewah. Kan, tetapi kemewahan yang diberikan oleh Fir'aun kepada Asia tidak membutakan mata hatinya untuk menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa AS. Ya, Allah Ta'ala merekodkan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-11. Ya, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada mudaratnya kepada orang mukmin berhubung rapat dengan orang-orang kafir kalau tidak terjejas imannya, yaitu isteri Fir'aun. Ya, idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ketika isteri Fir'aun berkata apa? Yaitu, wahai Tuhanku, benalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Masya Allah. Dan aku tak nak ni kekayaan istana yang Fir'aun buat ni, ini palsu semuanya, Allah. Kan? Benalah untuk aku istana di surgamu, ya Allah. Di sisi Allah. Di sisi Allah, ya. Kemudian selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan perbuatannya yang kufur dan buas ini, serta selamatkanlah daku daripada kaum yang zalim. Inilah Asia. Ya, Asia. Fir'aun tak sangka orang yang diharapkan akan dapat menyokong dia, tiba-tiba inilah orang yang akhirnya menentang Fir'aun itu sendiri. Ya, jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, ya, kalau kita lihat perkara ini juga berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kan, kalau kita lihat pemimpin-pemimpin Quraisy, ya, berapa ramai di kalangan mereka menentang Rasulullah, tiba-tiba anak mereka menjadi penyokong kuat dengan Nabi SAW. Cuba tengok Ikrimah bin Abu Jahal. Bapaknya si Abu Jahal, tapi anaknya Saidina Ikrimah bin Abu Jahal, antara panglima Islam yang membebaskan Jordan, Syria daripada penjajahan Romawi. Hebat, ya. Kalau tengok yang lain banyak lagi lah, ya. Kita tengok macam Mus'ab bin Umair, ibunya seorang hartawan, jutawan di kota Mekah yang mempunyai kaitan yang rapat dengan Abu Jahal. Tetapi walaupun dia dididik dengan kemewahan, tetapi Mus'ab membuktikan bahawa dia lebih inginkan tunjuk ajar Nabi kita SAW dan inginkan kebahagiaan di akhirat lebih daripada dunia ini. Jadi itu dia. Dan belajar sesuatu mestilah, kan, banyak kita belajar hari ini sebenarnya bila sebut tentang manusia-manusia yang ada pada zaman Fir'aun. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang baik-baik itu. Amin, ya Rabb. InsyaAllah. Amin, amin. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada kali ini Ustaz. InsyaAllah lain ke lapangan minggu hadapan kita bersama lagi untuk sambungan lagi perkongsian-perkongsian kisah-kisah dalam Al-Quran yang boleh menjadi ibrah dan pengajian dalam kehidupan, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Cobalah sedaya mampu hidupkan berarti. Jadi untuk menghadirkan perasaan takut takwa kepada Allah, untuk menghadirkan perasaan sentiasa bergantung diri berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memerlukan kepada ilmu dan juga pengenalan. Ekspresi, IQ, Inspirasi Inforia Islami. Terjalan